Alhamdulillah, dalam hidup kita ni sebenarnya apa yang kita cari? Ada orang mencari rumah yang besar, tetapi dia tak boleh duduk di rumah yang besar tersebut. Ada orang mencari isteri yang cantik, tapi dia bercerai. Ada orang mencari duit, tuan-tuan, berjuta-juta sehingga 2.6 bilion. Awal. Tetapi dia tak tenteram juga. Ada orang mencari, tuan-tuan, pangkat yang besar. Tapi bila sampai dapat pangkat yang besar, dia tak tenang. Sebenarnya apa yang kita cari? Ada seorang datuk, tuan-tuan, jemput saya pergi rumah dia. Bila sampai, rumah dia 2 tingkat di atas tanah, 3 tingkat di dalam tanah. Dan setiap tingkat di dalam tanah tu ada kolam renang. Dia bawa masuk, dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz, buatlah ru'yah ataupun apa-apa saja. Kami dah seminggu tak boleh tidur dalam rumah ini." Rumah begitu besar, tapi tak boleh tidur. Saya kata, "Kenapa?" "Ada gangguan Ustaz." "Ustaz, tolong Ustaz, buatlah apa-apa pun, ru'yah ke, supaya kami boleh duduk dalam rumah ini." Saya kata, "Dah seminggu tak tidur, Datuk tidur dengan di mana? Dengan keluarga?" Dia kata, "Seminggu dah kami tidur dalam Belfire." Menunjukkan rumah yang besar tapi tak tenteram. Rumah yang besar tapi tak aman. Sebenarnya apa yang kita cari? Kita cari rumah besar, tak aman. Ada orang mencari isteri yang cantik, tapi dia bercerai. Nora Dennis bercerai, kahwin lain, betul tak? Lagi, Era Fazira bercerai. Apa lagi? Baru ni, Fasa apa? Macam tahu. Fasa Sanda bercerai. Cantik tak? Cantik. Tapi kenapa bercerai? Tak ada ketenangan. Sebenarnya apa yang kita cari? Ada orang mencari, tuan-tuan, isteri yang cantik. Tunkihul mar'atu li arba'in. Kahwinlah perempuan tu dengan 4 perkara. Li jamiliha, cari yang cantik. Ada orang mencari perempuan yang cantik. Kalaulah masa kahwin memang cantik. Tapi kalau dah 30 tahun, cantik tak? Tak cantik. Ada orang komplain, "Ustaz, saya dah 30 tahun Ustaz, dah tak cantik Ustaz." Tak apa, tak cantik tak apa. Malam tutup lampu. Sama. Kan? Jangan susah hati. Sebab tu ada orang mencari isteri yang cantik, tapi dia tak tenang. Apa yang kita cari? Ada orang mencari isteri salihah. 7 tahun sahabat saya mencari isteri salihah. Dia kata, "Alhamdulillah Ustaz, saya dapat isteri salihah." Saya kata, "Salihah macam mana?" "Salihah binti Din." Salihah binti Din bukan isteri salihah. Salihah tu macam mana? Nanti saya akan bagi tahu. Ada orang mencari duit yang banyak, tapi dia tak tenang. Ada orang mencari pangkat, tapi dia tak sampai. Sebenarnya apa yang kita cari? Yang kita cari adalah keberkatan. Betul tak? Ada orang rumah dia kecil ya, tapi berkat. Ada orang gaji dia tak banyak, 500 ya, tapi berkat. Ada orang dia naik KE20 ya, kan? Toyota KE20 yang start, saya pernah pakai lah, bunyi macam mana? Tu kakak geran pun nak kena tukar lah. Tapi ada orang pakai tu, hati dia tenang. Sebenarnya ialah keberkatan. Berkat tu apa? Berkat tu yang sikit jadi banyak, yang tak tenang. Yang sempit jadi luas, kan? Yang nampak macam kecil tapi sebenarnya besar. Apakah keberkatan yang kata sikit banyak, sempit luas tu? Kata ulama, berkat tu ada 3. Yang pertama, berkat yang ada pada Nabi SAW. Sebab Nabi kata, "Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha 10." Barang siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah malaikat selawat dekat dia 10. Tu berkat. Buat satu dapat banyak. Kan, tambah-tambah kita ni hari Jumaat, dia suruh selawat pada Nabi. Selawat satu dapat 10 selawat daripada Allah dan malaikat. Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah selawat, sebut nama kita di langit. Sallu ala Abdullah Khairi. Seronok tak? Tapi kita tak dengar. Cuba kita pergi pasar raya, orang sebut nama kita, seronok tak? Pergi pasar raya Giant, tiba-tiba reception, yang kaunter pertanyaan tu bagi tahu, Perhatian kepada Encik Abdullah Khairi, sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak anda sedang menanti. Rupanya hilang anak. Kita sebut nama. Tu orang sebut nama kita di pasar raya pun seronok. Tambahlah Allah malaikat sebut nama kita di langit. Macam mana? Kita selawat dekat Nabi. Selawat satu dapat 10. Sebab tu tuan-tuan, bila kata selawat pada Nabi ni, kita sayang Nabi berbeza dengan para sahabat.
Sahabat sayang Nabi, bukan macam kita. Kita sayang Nabi ketika hari Jumaat. Bila khatib kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, barulah kita selawat. Para sahabat sayang Nabi berbeza dengan kita. Ada seorang sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni ketika Nabi hijrah, saya cerita dalam YouTube, dia berdoa, ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumahku, ya Allah. Tiba-tiba Nabi sampai, semua sahabat pergi offer, ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Lalu Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situlah tempat kediamanku. Tiba-tiba unta Nabi berjalan, tuan-tuan, seperti mana doa Abu Ayyub, berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub seronok, ya Rasulullah, ini rumahku, ya Rasulullah. Masuklah, rumah aku ni 2 tingkat, ya Rasulullah. Oleh kerana engkau tetamu aku, kau duduk di atas, ya Rasulullah. Aku duduk di bawah. Nabi kata, kalau aku duduk di atas, aku mengganggu engkau. Engkau ada isteri, ada anak. Macam inilah, aku duduk di bawah, engkau duduk di atas. Lalu Abu Ayyub duduk di atas, Nabi duduk di bawah. Rumah Abu Ayyub disusun dengan pelepah tamar. Abu Ayyub naik masa tu sejuk. Sejuk di Madinah, tuan-tuan, bulan 12 baru ni sampai 11 darjah Celsius. Memang sejuk. Siapa yang pergi Ramadan, panas di Madinah 55. Panas sungguh. Jadi bila sejuk, Abu Ayyub naik, tiba-tiba dia nak tidur, dia tersepak satu gelas yang ada air. Dia takut gelas tu kena, air tu kena Nabi, dia cari kain, tiba-tiba dapat, dia pun lap. Bila lap, tuan-tuan, rupanya kain itu ialah kain selimut dia. Jadi malam tu dia sejuk, menggigil dia. Dia cari kain tak ada, dia ambil kain yang basah, dia selimut. Lagi menggigil, menggeletar dia. Tiba-tiba Abdullah Ibnu Maktum azan, dia bangun. Ketika Bilal azan, dia turun. Nabi jumpa. Wahai Abu Ayyub, kenapa menggigil? Ya Rasulullah, semalam aku nak tidur, tiba-tiba aku tersepak gelas yang ada air. Aku takut air tu kena kamu. Aku lap, rupanya kain itu kain selimut aku. Maafkan aku ya Rasulullah. Tak apa. Nabi kata, aku menyusahkan engkau. Aku tetamu, sepatutnya aku duduk di atas lah. Aku menumpang. Jadi Nabi pun, mulai hari ini aku duduk di atas, engkau duduk di bawah. Maka Nabi duduk di atas. Ketika Nabi duduk di atas, suasana panas. Panas di Madinah 55. Oh, panas tuan-tuan, berpeluh-peluh. Nabi tidur dalam keadaan panas, Nabi berpeluh. Nabi makhluk Allah. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang segamat, jangan tanya. Tak mandi 2 hari, tuan-tuan, datang madrasah ni orang suruh duduk luar. Ni, peluh Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Najis Nabi wangi. Pernah Sayyidatina Aisyah, Nabi masuk, Sayyidatina Aisyah masuk. Wangi najis Nabi. Allah, tuan-tuan. Bila Nabi tidur berpeluh, peluh Nabi, tuan-tuan, menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun jatuh ke bawah. Jatuh di atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah, bila peluh tu jatuh, dia pegang wangi. Dia buat macam mana? Dia buka mulut, dia nganga. Dia buka, dia standby. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Ketika dia buka mulut, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duk muka mulut tu? Ya Rasulullah, sebenarnya peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Oleh kerana aku sayang kamu, ya Rasulullah, aku minum peluh kamu, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Barang siapa yang meminum peluhku, dia akan duduk bersamaku di syurga. Sebab tu kita nak cari peluh Nabi tak ada dah. Macam mana nak buat? Man salla alayya salatan, sallallahu biha alaihi asyra. Kita selawat Nabi ya. Kita selawat Nabi, Allah malaikat akan sebut nama kita di langit. Seronok tak? Itu tandanya berkat. Buat sikit dapat banyak. Ada satu ketika Nabi bangun, tuan-tuan. Ni cerita Nabi. Sahabat sayang Nabi, bukan macam kita. Bangun-bangun, tuan-tuan. Ketika tu Nabi nak kencing. Nabi nak kencing bukan macam kita. Kita mana tempat kita kencing. Nabi kencing di dalam bekas. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat, Nabi kencing dalam satu bekas, Nabi letak tepi. Bila letak tepi, Nabi sambung dengan solat. Kemudian Nabi tidur sekejap. Ketika tidur, bangun Ummu Aiman. Ummu Aiman bangun-bangun, dahaga. Cari air tak ada. Tengok-tengok ada bekas, ada air. Dia pun ambil minum. Rupanya dia tak tahu itu air kencing Nabi. Minum-minum habis. Esok lepas subuh Nabi cari. Bekas ada, air tak ada. Nabi tengok-tengok. Bekas ada, air tak ada. Siapa minum? Siapa yang tuang? Lalu Nabi panggil, Ummu Aiman, mana air dalam bekas ni? Ummu Aiman kata, kenapa ya Rasulullah? Tak, airnya mana? Kenapa ya Rasulullah? Tak, airnya mana? Airnya, maaf ya Rasulullah, aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kerana engkau telah meminum akan air kencing aku, engkau akan bersama aku dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkatnya air kencing Nabi. Ni saya datang ni tak kencing lagi ni.
Siapa nak minum, tuan-tuan? Bukan berkat, mampus tuan-tuan. Air kencing Nabi berkat, air kecil saja jangan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, kita sayang Nabi macam mana kita selawat dekat Nabi SAW. Satu cerita lagi, ketika dalam peperangan Uhud, sahabat sayang Nabi ni, ketika Nabi berundur diserang oleh Khalid Al-Walid, Nabi jatuh dalam satu lubang, Nabi jatuh patah giginya. Sahabat sayang Nabi, mereka duduk di keliling lubang tersebut, menjadikan diri mereka sebagai perisai. Apabila dipanah oleh musuh, belakang-belakang sahabat seperti mana bulu landak. Penuh ni, busur panah. Akhirnya gugur seorang demi seorang. Nabi bila jatuh, tuan-tuan, datang musuh nak bunuh Nabi. Nabi ada perisai. Dipukul, Nabi tepis, pecah perisai tersebut. Perisai itu menjadi serpihan besi yang menikam di dahi Nabi. Lalu datang sahabat, bunuh ni musuh tersebut. Bila bunuh, Nabi luka di dahi ni, 3 tempat lubang. Bila luka, ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pergi dekat Nabi, dia pegang, Nabi sakit. Dia guna apa? Dia guna bibir. Kita ada selumbar masuk, paling mudah kita buat macam mana? Kita letakkan bibir, biar air liur kena dulu. Kemudian kita gigit, tarik. Lalu Sa'ad guna macam mana? Bibirnya. Dia letak, dia biarkan air itu basah, air liurnya, dia tarik. Dia tarik perlahan. Bila dia tarik, patah gigi Sa'ad. Bila patah, besi tadi tercabut. Berdarah gusti ni. Dan ada satu lagi, dia tarik, patah gigi dia, terkeluar besi tersebut. Ada satu lagi dia tarik, gigi dia patah, yang tu pun tercabut. Berdarah gusti ni. Nabi tengok-tengok, Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu tak sayang gigi kamu ke ya Sa'ad? Sa'ad kata, ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Kita sakit gigi, tak solat subuh. Kita sakit gigi, tak datang malam ni dengar ceramah. Sakit gigi ya. Lalu berdarah ni. Bila berdarah, ada seorang nama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak merawi hadis. Malik ni tengok ni dahi ni berdarah, dia buat macam mana? Dia sayang Nabi, dia letak bibirnya, mulutnya dekat darah, dekat tu lubang tersebut. Lalu dia hisap. Bila dia hisap, darah tu duduk dalam mulutnya, apa yang dia buat? Dia telan darah tersebut. Bila dia teran, Nabi tengok, Nabi kata, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, dia jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kita nak cari air kencing Nabi, tak ada. Nak cari peluh Nabi, tak ada. Nak cari darah Nabi, tak ada. Nak cari apa? Man salla alayya salatan, sallallahu biha alaiha asyara. Kita selawat dekat Nabi. Itu berkat. Tapi banyak di kalangan kita selawat ketika mana? Ramadan. Orang lelaki selawat ketika mana? Ketika Jumaat. Itu pun khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Suruh selawat, kita selawat. Lena. Sebab tu kalau saya baca khutbah, saya tak dapat kebenaran lagi untuk membaca khutbah di Johor ni. Saya pun heran malam ni, kenapa saya boleh dapat ceramah? Patutnya tak pernah dapat lagi. Tak boleh masuk lagi di Johor ni, tuan-tuan. Memang keras betul lah tuan-tuan ni. Tapi malam ni alhamdulillah tuan-tuan. Boleh ceramah, okey ya? Kalau kena tangkap, tuan-tuan ya, tuan-tuan, jangan saya nak balik Penang. Tak dapat lagi tuan-tuan. Tapi alhamdulillah malam ni, terima kasih banyak-banyaklah kepada Mudir yang sanggup panggil saya. Saya nak masuk ke Johor tapi tak dapat. Seminggu dapat, lepas tu nak pergi ya, dibatalkan. Dapat arahan mufti lah, jabatan agama lah, macam-macam halang saya. Saya bukan ahli politik, jangan susah hati. Malam ni tak ada politik. Malam ni ya. Ni awal ni, ujung belum tentu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita cari keberkatan pada Nabi SAW. Yang kedua berkat apa? Tempat. Tempat berkat apa? Ialah rumah Allah. Masjid. Alhamdulillah, dulu kawasan ni tak ada apa, betul tak? Hanyalah hutan. Didirikan madrasah ini, maka tempat ini menjadi berkat. Kerana apa? Ada madrasah. Dan alhamdulillah, 3 tahun selepas itu, ada Mahat Tafiz yang menghafal Quran. Orang yang hafal Quran itu bawa keberkatan kepada khairiah ni. Kampung ni dapat berkat. Berkat macam mana? Bila ada madrasah, bila ada orang yang hafal Quran, baca Quran, Allah akan angkat bala umum. Bala umum Allah angkat. Bala umum macam mana? Tak ada kes ragut, tak ada kes rogol mungkin, tak ada kes khalwat dan sebagainya. Bala umum. Tapi kalaulah di kawasan itu tak ada rumah Allah, tak ada madrasah, tak ada dibaca Quran, Allah turun bala umum. Bala umum semua kena. Sebab tu alhamdulillah kita kena cari tempat berkat. Saya nak tanya betul-betul lah, siapa yang memang betul orang sini ni? Ini orang khairiah ni saja. Cuba angkat tangan. Seorang belakang. Dua orang.
Orang luar angkat tangan. La ilaha illallah. Orang ni semua UMNO semua apa? Tak ada sokongan, tuan-tuan. 2 orang yang datang. Ya Allah, jenuh lah ustaz, jenuh tarbiyah ustaz. Tak apalah tuan-tuan. Berkat tu semua dapat, kan? Sebab tu tempat ni berkat. Tempat berkat macam mana? Kalau boleh tuan-tuan, kita dirilah sekolah. Saya ada sekolah. Sekolah saya Ma'had Tafiz Asy-Syafi'i, ataupun lebih dikenali dengan Paksi. Kalau boleh tuan-tuan, pergilah ziarah di Ma'had Tafiz saya. Ma'had Tafiz saya ada kolam renang. Bukan saja kolam renang, ada chalet, ada gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton, ada gelanggang futsal, ada kafe, ada tempat archery memanah, ada kuda. Pergi kita buat twin. Tukar-tukar. Ma'had Tafiz sana datang sini sekejap, sana tukar sekejap. Pergi tengok bagaimana baru ni kita jadi johan badminton seluruh Malaysia. Pakai baju Ma'had Tafiz. Dia orang kata, apa Ma'had Tafiz? Tengok-tengok main macam Lin Chong Wei. Kalah dia orang. Baru kita masukkan umur 15 tahun, lawan di antara guru-guru Melayu. Dia orang dapat tempat ketiga. Umur 15 tahun, kalah cikgu. Dia orang hafal Quran, dia orang main sukan, minat sukan. Sebab tu alhamdulillah, dulu kawasan tu tuan-tuan, dia orang tak suka kat saya. Tanah ayah saya wakaf 2 ekar. Saya buat Ma'had Tafiz. Buat ceramah tuan-tuan, dia orang letak kawat berduri. Buat ceramah, orang datang puluhan ribu. Tiba-tiba dia orang report polis datang. Ustaz, duduk di belakang, pentas. Buat macam ni. Maksud dia berhenti lah. Buat macam ni, maksud dia payung. Saya buat macam ni. Hujan tak turun, saya kata. Polis tu bengang. Dia kata, apa? Tembak, dia kata. Dia kata, tak takut. Akhirnya ceramah, kutipan derma malam tu dapat 36,000. Satu rantai emas 16,000. Akhirnya orang kampung benci kat saya lagi. Saya buat dewan. Dia orang kata macam-macam kat saya. Alhamdulillah, masuk pelajar-pelajar 50 orang. Kita musuh dengan orang, kita jangan. Orang musuh dengan kita jangan musuh dengan orang. Saya buat macam mana? Dia orang benci saya, dia orang sekat saya, dia orang bubuh batu, dia orang buat macam-macam, bubuh kawat berduri. Bila keluarga mereka mati, saya hantar pelajar-pelajar Ma'had Tafiz saya baca Quran pada hari yang dia mati sampai hari ke bumi. Akhirnya orang tengok, Ma'had Tafiz ni tak perlu bayaran. Sembahyang kami sembahyang, mandi kami mandi kalau lelaki. Akhirnya mula dia orang baik. Akhirnya alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, dia orang baik dengan kita. Dia orang musuh dengan kita, kita jangan musuh dengan dia orang. Tapi alhamdulillah sekarang baik dengan kita. Dan ada seorang anak muda benci saya. Kalau saya bawa kereta, dia ludah saya. Saya tak kisah, ludahlah macam mana pun. Satu hari bapak dia duduk ICU. Datang cari saya. Dia orang cari ustaz, betul tak? Dia orang tak cari JKK. Dia cari ustaz. Assalamualaikum ustaz, bapak saya ni nazak ustaz, boleh tak tengok? Sedangkan dia bila saya bawa kereta, dia ludah saya, dia benci saya. Saya pergi tengok, saya tahu orang yang sakarat ni, saat dia kita tahu. Bila kita tengok tu, saya pun pegang kaki dia. Pegang, saya kata, bapak ni tak ada harapan lah. Kalau boleh, tanya doktor yang Islam. Mungkin doktor ni bagi tahu, mungkin kita kena bawa balik. Jangan tanya doktor Cina. Dia pun tanya doktor Islam, doktor ni kata tak ada harapan, kalau boleh bawa balik. Jadi bawa baliklah. Bawa balik, saya hantar pelajar saya baca Quran. Setiap 3 jam diganti. 3 jam. Dia orang baca 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari. Datang jumpa saya, ustaz, tak mati-mati pula ustaz. Tak mati-mati. Saya pun pening lah, tak mati pula. Tapi hari ke-8 meninggal. Bila meninggal, kami mandikan jenazahnya. Kami sembahyang jenazahnya. Kami masukkan dia dalam kubur. Kami baca talqin. Alhamdulillah, sekarang pelajar, orang yang benci anak muda ini, selalu datang ke tempat saya setiap hari Sabtu untuk belajar Al-Quran. Orang benci kita, jangan kita benci dia. Allahu Akbar. Sebab kita nak tempat itu berkat. Alhamdulillah, tempat berkat apa? Rumah Allah. Sebab itulah bila kita masuk, ingat tak? Kita baca doa apa? Allahumma ghfir li zambi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmat untuk aku. Tapi bila kita keluar, kita baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta keberkatan. Sebab tu tempat berkat selalulah datang rumah Allah. Tuan-tuan, hidup kalau tak datang rumah Allah, tak berkat. Masjid selalu pergi, kakak-kakak, makcik-makcik. Pergi, bawa isteri sekali. Macam malam ni saya nak tanya, siapa yang datang dengan isteri dia? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah ramai.
Siapa yang datang dengan suami dia? Tak angkat. Kakak datang dengan isteri mana ni? Isteri lain mah. Angkat 2 orang ya, lelaki angkat ramai. Tapi saya nak bagi tahu, bawa isteri kita ke rumah Allah, dia akan berkat. Bila berkat, bila kita bangun nanti isteri itu jadi berkat, dia akan kejut kita subuh. Betul tak? Saya nak tanya, bila bangun subuh siapa bangun dulu? Saya nak tanya, isteri ke suami? Isteri, nampak isteri kata. Saya tanya suami pula, suami ke isteri? Suami. Yang mana bangun ni? Atau dua-dua tak bangun? Tak apa, bangun. Isteri bangun dulu. Isteri kejut kita. Bang, bangun bang. Tak nak bangun lah. Abang tak bangun. Abang tidur, dia tarik ke selimut. Selimut abang ni macam kulit babi. Kulit babi bang. Kalau kulit khinzir tak apa ni. Khinzir tak apa. Ni kulit babi. Babi bangun tu. Babi oh. Babi bangun. Tapi kalau isteri tak solehah, siapa bangun? Suami bangun. Isteri tidur. Yang, bangun yang. Dia pun, bangun apa? Subuh. Dia tarik ke selimut. Tarik. Ni. Kulit babi. Dia kata apa? Babi pun babi lah. Sebab isteri tak salihah. Sebab tu tuan-tuan, keberkatan bawa isteri kita, keluarga kita, rumah Allah. Sebab dia berkat. Berkat macam mana? Tak percaya malam ni tuan-tuan balik tenang tak? Kalau tak tenang, tuan-tuan something wrong. Cari rumah Allah. Alhamdulillah ada madrasah macam ni. Dibuat untuk warga emas. Saya diberitahu oleh ustaz. Bulan 2011 warga emas. Berapa orang yang ada ustaz? Sekarang ni warga emas. Ramai dah? Sekarang ni. Ramai? 30 orang, alhamdulillah. Siapa yang warga emas tu yang duduk sini? Oh, alhamdulillah. Ada suami tak? Tak ada. Oh, tak ada. Siapa yang suami dia tak ada isteri? Tak ada isteri. Siapa dah? Ada tak? Yang tak ada isteri? Boleh lah. Makcik gelak. Apa salah ya makcik ya? Jangan takut, tak mau. Kahwin makcik. Sebab makcik akan bangun bukan suami yang terakhir. Dengan suami mana paling soleh? Paling soleh. Soleh siapa? Ustaz lah. Tapi saya tak nak lah. Paling soleh. Baru ni ada seorang makcik, ustaz, saya tahu yang kahwin 3 ustaz. Saya nak bangun dengan 3-3 sekali boleh tak? Saya kata mana boleh? 3-3 soleh. Saya kata soleh macam mana? Yang pertama Soleh bin Man. Yang ketiga Soleh bin Din. Yang tiga soleh juga dia kata. Bukan. Yang soleh ni saya akan cerita nanti. Sebab tu tuan-tuan, ingat rumah Allah berkat. Rumah kita nak berkat macam mana? Selalulah dibaca Quran. Quran yang nak dibaca apa? Bacalah suratul Mulk. Wahia mani'atun min azabil qabr. Sesiapa yang membaca suratul Mulk, Allah jauh daripada azab kubur. Siapa yang pergi ke Penang, tuan-tuan tanyalah Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin ni ialah orang yang mati ketika solat subuh. Dia bangun pagi Jumaat, Allahu Akbar, jatuh. Isteri dia pergi pegang. Dia kata jangan pegang, dia kata aku nak mati dah. Isteri dia kata bang, jangan kata macam tu. Jangan kau pegang, dia kata. Kalau pegang, aku batal air wuduk. Aku tak nak mati, tak ada wuduk. Akhirnya dia mati ketika nak solat subuh. Dia mati dalam wuduk pagi Jumaat. Namanya Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Biras dia tuan-tuan, Tuan Haji Muhsin. Haji Muhsin ni dikebumikan 20 tahun. Ketika 20 tahun, kami kubur yang sama digali untuk kebumi generasi berikutnya. Tiba-tiba gali tuan-tuan, jumpa mayat Tuan Guru Haji Muhsin biras kepada Haji Ahmad Tuan Husin. Masih elok jasadnya, termasuk dengan kain kapan dia tak reput, termasuk dengan bantalnya. Bila dijumpa, lalu ditanya kepada anaknya. Anaknya bagi tahu bapa dia selalu membaca suratul Mulk. Mayatnya masih elok, termasuk kain kapan dan bantalnya. Sebab tu nak berkat rumah kita, selalulah baca Quran, di antaranya suratul Mulk. Selain daripada itu, baca apa? Bacalah ayat yang 10 surah Al-Kahfi. Ini kena baca tuan-tuan. Lagi apa? Bacalah ayat yang terakhir surah Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai habis. Yang ni siapa yang nak bangun solat tahajud, kadang-kadang tak jaga. Tuan-tuan baca ayat ni. Kemudian tuan-tuan niat, ya Allah bangunkan aku 4:30 ya Allah. Akan bangun, dikejutkan malaikat. Siapa yang buat dia tahulah. Macam kita sembahyang lah. Orang yang tak sembahyang dia tak tahu nikmat sembahyang. Tapi orang yang pernah sembahyang dia akan rasa nikmat sembahyang. Macam mana? Kalau tuan-tuan pergi rumah orang,
Tengok-tengok waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rasa macam mana? Tiba-tiba tuan rumah tu tengok TV, buat tak tahu ya. Kita rasa macam mana? Ya Allah, nak bagi tahu nampak macam alim. Macam mana ni kan? Nampak macam alim sangat. Jadi kita pun, abang, tandas ada tak? Kita pergi tandas, kita sembahyang mana-mana tempat, menunjukkan kita ada kemanisan sembahyang. Tapi kalau kita buat tak tahu je, tak apalah, balik qada. Something wrong dengan iman kita. Sebab tu tuan-tuan, ibadat ni nak tahu nikmat, kena buat. Macam tu sembahyang. Orang yang buat, dia akan rasa nikmat. Macamlah kita makan buah pauh, buah mempelam. Tuan-tuan pernah makan tak? Adik pernah makan tak? Buah mempelam. Kita ambil buah pelam tu kan? Buah pelam telur. Kita kupas. Bila dah kupas, nampak isi putih macam ni kan? Kita potong. Potong tu belah 6. Bila dah belah, kita ambil kuah rojak Mak B. Kita ambil satu potong. Kita cicah tu, kemudian ambil letak di mulut. Meleleh helio dia nampak. Kenapa analogi ni dia meleleh helio? Saya baru cerita sebab dia pernah makan. Macam tu ibadah. Orang yang pernah buat nak cerita tak reti, dia kena buat. Sebab tu tuan-tuan, nak berkat rumah kita, Quran kena dibaca. Nabi kata sesiapa yang rumahnya tidak dibaca Quran, rumahnya seperti mana kubur.